Mewasili. Terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada undang-undang yang boleh menghalang penubuhan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP. Malah kebebasan untuk menyertainya adalah dilindungi dan dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling yang mengulas mengenai kenyataan seorang menteri muda daripada Gabungan Parti Sarawak GPS berkata, Undang-Undang atau Ordinan 2004 itu hanya kaedah pelantikan ketua masyarakat di Sarawak sahaja, malah kandungannya tidak menyekat kepada penubuhan MPKKP yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya ingin memberitahu penduduk-penduduk Sarawak, tidak ada sebarang undang-undang yang dapat menghalang penubuhan itu, dan penubuhan MPKKP itu tidak salah langsung di sisi undang-undang. It's not against any law. Beliau berkata demikian di Miri kepada RTM menerusi satu sidang media. Menurut beliau lagi, ordinan itu langsung tidak menyekat pelantikan ahli-ahli jawatan kuasa MPKKP dan ia tidak melanggar sebarang undang-undang, malah rakyat berhak dan bebas menyertainya. Jelas beliau, tujuan MPKKP adalah untuk bekerjasama penuh dengan semua pihak termasuk agensi-agensi persekutuan demi membawa pembangunan dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan di peringkat akar umbi. Sementara itu, Kerajaan Pakatan Harapan PH Sarawak tetap dengan pendiriannya untuk menegak serta melindungi kuasa mutlak Sarawak dan Sabah dalam hal ehwal imigresen. Demikian tegas Senator Alan Ling sambil memberi amaran kepada mana-mana pihak supaya tidak menyebar berita palsu yang bertentangan dengan pendirian PH itu. Senator Alan Ling memberitahu kenyataan itu apabila merujuk kepada tuduhan daripada pihak tertentu bahawa kuasa mutlak berkaitan imigresen di Sarawak akan terhapus sekiranya Pakatan Harapan menguasai pemerintahan Sarawak. Itu satu berita palsu. Itu tidak benar sama sekali, dan saya ingin tegaskan di sini pendirian Pakatan Harapan di pusat di negeri Sarawak adalah kita terus mempertahankan dan melindungi hak demikian. Tidak ada kompromi terhadap isu tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM berhubung isu berkenaan di Miri. Senator Alan Ling yang juga Setiausaha PH Sarawak berkata, berita palsu dan pembohongan yang direka oleh pihak berkenaan adalah satu taktik baharu untuk mengelirukan penduduk Sarawak. Sambil menegaskan bahawa apa yang pemimpin PH bantah adalah berasaskan kepada penyalahgunaan kuasa autonomi tersebut terhadap pemimpin politik dan ahli parlimen seperti mana yang telah berlaku pada pilihan raya negeri ke-11 pada tahun 2016. Dalam pada itu, beliau berharap persaingan politik itu dilakukan secara sihat dengan menawarkan idea serta pencapaian masing-masing dan bukannya bersifat penipuan dan sengaja menyalah tafsirkan kenyataan PH. Aspek keselamatan rumah panjang merupakan satu cadangan dasar yang akan diberi perhatian oleh Jawatan Kuasa Rumah Panjang Negara. Pengurusinya, Ali Biju memberitahu perkara itu diberi penekanan susulan kebimbangan terhadap kes kebakaran yang sering melibatkan rumah panjang di negeri ini. Menurut Ali Biju, melalui polisi yang akan diwujudkan kelak, pembinaan dan reka bentuk rumah panjang di Sarawak akan mempunyai ciri-ciri keselamatan terutama untuk mengelak bencana khasnya kebakaran. Ia juga diharap dapat menjadi landasan untuk kerajaan menyediakan bantuan kepada penghuni rumah panjang yang ingin membina kediaman baharu. Jelasnya, jawatan kuasa tersebut juga akan melihat kepada pembentukan dasar yang melibatkan adat serta budaya rumah panjang. Dan kita juga harus lihat daripada adat daripada segi budaya rumah panjang dan kampung tersebut. Dan rumah panjang ini adat dia mungkin berbeza daripada satu tempat ke tempat lain. Jadi kita kena membuat polisi yang boleh disesuaikan dengan sesuatu tempat. Beliau yang juga ahli Parlimen Saratok berkata ketika ini pihaknya masih lagi memperhalusi tujuan dan objektif penubuhan jawatan kuasa tersebut sebelum apa-apa dasar dapat dikemukakan kepada kerajaan. Beliau memberitahu pemberita RTM pada perasmian Karnival Sri Aman. Pada Julai lepas, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin mengumumkan Ali Biju sebagai pengerusi jawatan kuasa rumah panjang negara. Beliau diberi tanggungjawab untuk mengkaji semula sistem perumahan rumah panjang untuk kehidupan yang lebih selesa dan moden.
Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak di Pontianak, Indonesia dijangka dibuka tahun depan. Menyatakan hal demikian, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pejabat berkenaan akan berperanan sama seperti Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak di Singapura yang ditubuhkan pada Ogos lepas, iaitu meningkatkan peluang dalam bidang perniagaan, perusahaan dan pelancongan di negara jiran itu. Sehubungan itu, Datuk Amar Awang Tengah berkata kerajaan negeri akan bekerjasama dengan kerajaan Indonesia untuk memudahkan syarikat dari negara itu mengenal pasti bidang-bidang perniagaan di Sarawak yang ingin dijadikan rakan dagang mereka. Datuk Amar Awang Tengah menyatakan demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan hormat daripada rombongan kontingen pemerintah Kabupaten Sambas dan Singkawang di Wisma Sumber Alam Kuching. Rombongan berkenaan diketuai oleh Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Yunitri Prayitno. Sementara itu, beliau berkata antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan berkenaan ialah usaha untuk meningkatkan hubungan dua hala dalam bidang perniagaan dan perusahaan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana. Selain itu, kerjasama untuk memperkukuh bidang pelancongan antara dua negara turut dibangkitkan dalam pertemuan yang berlangsung lebih 4 jam itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan yakin cadangan kerajaan Indonesia menjadikan Pulau Borneo sebagai ibu negara yang baru dijangka membawa manfaat besar kepada Sarawak dan Sabah, khususnya dari sudut sosioekonomi. Depo Simpanan Keperluan Mangsa Bencana Negeri Sarawak yang terletak di Jalan Muara Tuang, Kota Semarahan mempunyai kapasiti memuatkan 432 tan barang keperluan untuk 30,000 penduduk terjejas bencana. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Major Ismail Mahedin, antara barang keperluan yang diletakkan di depo simpanan tersebut ialah tilam dan tikar lipat, air minuman, bantal, selimut dan lampin pakai buang kanak-kanak. Dalam satu kenyataan media, beliau memberitahu depo simpanan itu dibina dengan kos RM5.78 juta pada Julai 2017 dan siap sepenuhnya pertengahan Februari lepas. Major Ismail menyatakan demikian ketika mengiringi lawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ik Pahon Joi yang juga Timbalan Pengerusi JPBN Sarawak ke depo simpanan tersebut di Kota Semarahan semalam. Lawatan berkenaan bertujuan untuk meninjau kesiapsiagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menyediakan barangan keperluan kepada penduduk terjejas bencana yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Beliau memberitahu pada lawatan berkenaan Datuk Ik turut berpuas hati dengan kesiapsiagaan Jabatan Terbabit dalam menyediakan barangan keperluan kepada penduduk terjejas bencana. Jawatankuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul yang diketuai oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha semalam mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya, Peterjaya, Kuching. Bercakap kepada pemberita selepas kunjungan itu, Datuk Misnu memaklumkan bahawa ia bertujuan untuk menjemput Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib untuk menghadiri Majlis Perhimpunan dan Perarakan bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak pada 9 November depan di Padang Merdeka, Kuching. Datuk Misnu menjelaskan selain perhimpunan dan perarakan, turut diadakan ialah majlis kesyukuran dan zikir maulid pada 8 November di Masjid Jamek dan pertandingan sepanduk serta perarakan. Justru beliau meminta masyarakat Islam di sekitar Bandaraya Kuching, Samarahan dan juga Serian untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan tersebut. Selama 70 anggota polis Diraja Malaysia PDRM menghadiri kursus pengukuhan dan pembudayaan integriti Siri 1 2019. Kursus tersebut merupakan anjuran bersama PDRM dan Kementerian Integriti Ombudsman Sarawak yang berlangsung di Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am Kuching semalam. Menurut kenyataan daripada Kementerian Integriti dan Ombudsman Sarawak, jumlah wang rasuah yang ditolak pihak polis di Sarawak pada tahun ini telah menunjukkan peningkatan iaitu sejumlah RM91,000 berbanding dengan RM34,000 pada tahun lepas. Statistik tersebut juga menunjukkan kesedaran terhadap amalan integriti dan anti rasuah yang semakin meningkat dalam kalangan anggota polis. Kementerian tersebut juga akan terus bekerjasama dengan semua agensi penguatkuasaan dalam usaha meningkatkan integriti dan memerangi gejala rasuah yang bukan sahaja mampu merosakkan kepribadian atau organisasi berkaitan, malah juga masyarakat serta negara. Turut hadir pada majlis penutupan kursus tersebut ialah Komander Brigade Sarawak PGA, SSC Datuk Kau Kok Chin.
Para petani di Long Telingan dan Puneng Terusan lawas yang berdepan masalah hakisan tanah sehingga menyebabkan sawah padi rosak kini boleh mempraktikkan kaedah bioengineering untuk mengatasi masalah tersebut. Pegawai Kanan Perhubungan dan Pendidikan Masyarakat World Wildlife Foundation WWF Cawangan Kuching Alicia Eng berkata kaedah yang digunakan kali itu lebih mesra alam. Menurut Alicia, kaedah bioengineering juga sangat mudah untuk dilaksanakan dan keberkesanannya meyakinkan. Di tahun ini adalah tahun ketiga dan kami bekerjasama dengan komuniti tempatan untuk membuat kaedah-kaedah kita panggil kaedah bioengineering lah. Jadi kita menggunakan bahan-bahan semula jadi yang boleh didapatkan oleh orang-orang kampung di persekitaran. Jadi kita tidak buat struktur dengan simen ataupun bahan-bahan yang biasa kita nampak di kawasan bandar lah. Jelasnya, dua kawasan tersebut antara projek perintis bagi pemeliharaan tebingan sungai dan akan diteruskan di kawasan-kawasan lain. Dan dalam masa yang sama, beliau berharap komuniti setempat dapat mempraktikkan kaedah itu. Beliau ditemui pemberita selepas upacara simbolik penanaman anak pokok di Kampung Puneng Terusan Lawas. Konvoi kereta pacuan 4 roda sempena program e-Borneo Knowledge Fair EBKF Siri 7 yang menghimpunkan para penyelidik dari Malaysia dan luar negara, antaranya United Kingdom, Kanada dan Austria. Acara itu juga turut melibatkan penyertaan organisasi dan komuniti setempat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS Tan Sri Datuk Panglima Sulong Mat Jurai berkata, pertemuan para penyelidik dari seluruh dunia di Kepulauan Borneo menerusi EBKF dilihat antara platform terbaik bagi perbincangan dan perkongsian ilmu bersama organisasi dan komuniti setempat. Katanya program EBKF merupakan program kolaborasi antara Institut Informatik Sosial dan Inovasi Teknologi, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, WWF, Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo Formadat dan Kementerian Kerja Raya. Beliau menambah program tersebut memberi fokus kepada masyarakat peribumi di tengah Kepulauan Borneo yang berkongsi nilai gaya hidup dan tradisi namun terpisah kesan pembentukan sempadan antarabangsa. Kira-kira 150 peserta mengambil bahagian bagi menjayakan program 3 hari itu yang berakhir Khamis lalu. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Abang Muasili.